Okay, so dia ada yang ombak tu, vektor dia macam tu. Okay, tapi itu dari segi tambah-tambah lah. Tapi vektor ni dia satu lagi tambah, dia ada arah. Arah macam mana? Okay, arah tu kalau kita ni utara utara, kalau kedudukan dia dekat sini, kedudukan orang ni kat sini. Kita nak cari arah tu, kita kena kira daripada utara ni. Kena kira sudut tu. Nama dia bearing. Dalam geografi mungkin awak belajar dulu bearing. Kan? Kalau kedudukan orang tu dekat bawah ni, orang tu kat bawah ni, kedudukan orang tu kat bawah ni kan. Dia kena kira daripada utara juga, kena kira sampai sini. Tu kedudukan bearing. Nanti kita tengok lah. Okay, so dia cerita penambahan penolakan tu, yang petak hijau tu dia cerita kalau orang tu rumah jauh-jauh, okay, macam mana laluan nak pergi kedai kan. Tu tak apalah, yang tu biasa je. Okay, lepas tu vektor paduan, apa yang kena tahu vektor paduan? Okay, vektor paduan adalah hasil tambah vektor. Okay, ni vektor ni jalan Sungai Limau ni, okay, arah macam ni kan, tambah dengan jalan SBBC7 ni, jalan macam ni. Okay, vektor paduan adalah sesaran dia ataupun daripada ni dia mula kan, ni dia akhir. Dia straight. Dia sampai terus. Tu vektor paduan. Kan? Tapi nanti cikgu explain lagi. Okay. Kes 1. Penambahan dan penolakan vektor selari. Kalau awak ada dua vektor selari, okay, tengok gambar ajar ni. Okay, yang pink ni dia 4A. Dia ada berapa petak? 1, 2, 3, 4. Sebab tu dia panggil 4A, 4 petak. Lepas tu yang warna hijau ni dia 5 petak. 5A. Arah dia sama. Dua-dua ke kanan. Dua-dua ke kanan. Arah dia dua-dua ke kanan. So bila awak nak tambah, okay, awak cuma letak tepi-tepi je. Awak garis pink dulu 4. Lepas tu garis hijau pula 5 petak. So 4 tambah 5 jadi 9A. Tu kita tambah vektor bila selari. Bila selari senang awak tambah je sebab dia arah sama. Okay, bawah ni dia tulis dalam bentuk modulus. Modulus tu macam pagar tu. Untuk modulus, tu tak apalah. Nanti kalau ada ada soalan macam ni, cikgu explain lah. Okay, setakat ni just awak boleh tahu bila vektor selari, bila tambah 4A tambah 5A dapat 9A macam tu je. Okay, penolakan dua vektor selari. Okay, yang pink ni ada 7B. Okay, macam ni dia ke 7, dia kira satu petak yang saya ingat tu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tak kira satu petak. Dia kira banyak ni 7 terus. Dia tak kira satu petak Okay. 7B banyak ni. Lepas tu 4B dia 4 petak pula kan. 1, 2, 3, 4. Okay. Maksudnya yang pink tu bila dia tolak yang hijau tu, maksudnya awak kena tolak 4 petak. 1, 2, 3, 4. Sebab 4B ada 4 petak. So bila awak tolak 4 petak, kalau cikgu tolak 4 petak. 1, 2, 3, 4. Tolak 4 petak tinggal banyak ni je. Okay, inilah jadi 7 tolak 4 dapat 3. Okay. Tak apa yang tu. Okay. Kes lagi bila dia segitiga Bila segitiga, okay, dia hukum dia macam ni. AB tambah BC sama dengan AC. Okay, kalau perasan, AB tambah BC sama dengan AC ni, okay, ataupun cikgu tulis macam ni, terbalik lah, cikgu tulis terbalik. AC sama dengan AB tambah BC. Kalau kita ada tambah macam tu, okay, cikgu, benda sama, cikgu cuma tukar AC ke depan je. Okay. A dengan C ni, dia bermula dengan A. So, vektor yang pertama nak tambah tu bermula dengan A. Dan vektor yang belakang tu adalah C. So, vektor belakang tu kena C. So, AC ni kena kena sama dengan ni A, ni pun C. AC dia kena sama baca dia. AC kita baca macam tu.
Dan kalau perasan B ni, dua-dua kena sama B tu. Contoh cikgu buat lain kalau kita ada AD. Akan dapat, mungkin jalan dia macam ni. AE tambah ED. Kalau tengok A dengan D ni, dia kena ikut. Ni yang pertama A, yang last kali D. Dia kena ikut macam tu. Dan dua-dua E ni kena sama. Baru dia boleh tambah. Hukum segitiga dia macam tu lah. So kat sini dia buat AB sama dengan AB tambah BC sama dengan AC. So apa kita baca? AB ni kita baca arah A. Lepas tu tengok BC kita baca arah B. Dua-dua kita baca arah yang sama dengan anak panah. So kita tak payah tukar negatif positif. So A tambah B je lah. Kalau cikgu ada macam tu. Okay, ni A, B, C. Okay. Kalau cikgu ada macam ni. Macam ni, tu macam ni. Contoh yang ni A, yang ni B. Kalau cikgu nak tambah, AC sama dengan AB tambah BC. AB, cikgu baca AB tu ikut anak panah A ke B. So, cikgu letak A saja. Okay, tapi bila cikgu baca ni, BC cikgu baca bertentangan dengan anak panah. So, akan jadi negatif. So, A tolak B. Dia macam tu. Bila kita baca bertentangan dengan anak panah, kita kena negatifkan vektor. Boleh faham ke setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, yang bawah ni cikgu terang samalah, benda sama je. Okey. Kalau tak clear, please ask, tanya. Okey. Okey, hukum segi empat selari. Okey. Tengok bila A kat sini dia pergi ke B, lepas tu A kat sini dia pergi ke D. Bila lalu tengah-tengah, awak boleh tambah A tambah B macam tu. Dapatlah AB, A tambah B ni. Maksudnya kalau kita ada macam ni, segi empat selari, kalau kita ada macam ni, ni A, ni C, maka tengah-tengah dia adalah A tambah C. Okey. Okey. Ada cara lagi. Okey. Macam ni kan, kalau segi empat selari ni, kan awak nampak B kat sini kan, B, dia AD ni dia sama kotak, sama, segi empat selari sama dengan BC. So kalau kita baca BC pun, dia pun B juga. Sebab dia sama. Kalau macam AB dia sama dengan DC. Kita buat arah sama, kita letak A juga. Okey, maksudnya kalau awak nak guna rumus segitiga, awak boleh buat macam ni je. Ni rumus segi empat selari kan, tapi kalau nak guna rumus segitiga, awak boleh buat kan AC adalah AB tambah BC. So AB awak baca dia A, BC awak baca dia B. Benda yang sama juga, sama je. Baca. Cuma cara kita tengok lah. Okey, last kali hukum poligon. Okey, hukum poligon awak nampak dia nak AE Dia nak AE. So tengok, dia memang start dengan A dan dia berakhir dengan E. Okey, lepas tu tengah-tengah ni sama. AB, BB sama, CC sama, DD sama. Okey, kenapa dia sama? Sebab dia bersambung. Tengok nak cari AE, nak cari A pergi ke E ni. Okey, nak cari A pergi ke E. Okey, dia tak lalu jalan direct. Dia ambil AB, tambah BC. Semua cikgu baca ni ikut anak panah tambah CD, tambah DE. Dapatlah destinasi dia iaitu E. Poligon ni tak kisahlah bentuk apa poligon Okey. Seterusnya, okey, contoh 9. Okey, cikgu nak explain contoh 9. Okey, gajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS. Ungkapkan PQ dan sebutan PS dan SQ. Okey, dia nak PQ. Dia nak P ke Q.
Okey, maksudnya daripada P, dia nak pergi ke Q. Okey, dia nak guna PS, dia nak guna SQ. So PS, kalau P nak pergi ke Q, PS tu kena anak panah ke sini lah. Dan SQ kena anak panah ke sini. So baru sampai Q. Daripada P pergi Q. So A1 ni kita boleh jawab je PQ adalah PS tambah SQ. Tengok cek start dengan P berakhir dengan Q. Okay, so start dengan P berakhir dengan Q dan S dua-dua tengah kena sama. Okay, nombor 2. Dia nak PR. Okay, dia nak PR. Okay. Dia nak PR. Dia suruh guna PQ dan PS. Okay. Dia nak PQ dan dia nak PS. Dia suruh guna. So tadi kan segi 4 selari kan. Kita kena ambil dua-dua ni kan. So PS sama dengan bukan PS, PR. PR sama dengan PS tambah PQ. Okey, yang ni tak apa. Depan belakang bukan PR sebab kita guna segi 4 selari punya hukum kan. So tak apa, tak sama. Sebab lagipun soalan tu dia nak dalam PQPS. Kalau soalan nak PQSR, boleh lah guna rumus segitiga yang sama tu. Sebab kalau kita tengok PR dia boleh jadi juga PS tambah SR. Boleh jadi juga macam ni. PR samalah. Tapi dia tak nak, dia suruh guna PQ dengan PS. So kita tak gunalah yang ni. Okey, nombor 3. QR. Okey. QR. Tapi dia kata dia nak PR dan PQ. PR, PQ. Okey, macam nak guna PR, PQ dapat QR. Okey. Kita tahu. Okey. Bila kita nak QR, okey, kita start dengan Q. Kita kena berakhir dengan R. Okey. Kita start dengan Q. Jadi QP kita boleh guna. QP. QP tambah PR. QP tambah PR. Okey. QP adalah terbalik daripada negatif PQ. Okay. Ni QP. Ni QP. Yang cikgu merahkan tu. Dia terbalik. Kan? PQ ke arah kanan. QP ke arah kiri. So kita kena letak negatif. Kenapa? Sebab dia suruh guna PQ kan? Kita kena gunalah PQ. So tukar QP kepada negatif PQ. Dan tambah PR. Okey, tambah PR belakang tu. Okey, nak tulis macam ni pun okey ataupun nak buat PR tolak PQ pun okey. Dua-dua pun boleh je jawapan. Sebab dua-dua pun dah ada PR dengan PQ. Okey, B dia kata diberi PQ adalah 2A tambah B, PS 2B tolak A, ungkapkan PR. So PR, PQ, PS ni diguna di B tadi kan? Diguna di A2. So kita pakai je. So PR kita nak cari. PS kita dia bagi 2B tolak A. PS tambah PQ. PQ dia bagi 2A tambah B. So yang A kita tambah dengan A. Negatif A tambah 2A dapat A. 2B tambah B dapat 3B. Kita guna je jawapan dekat A2. Dan masukkan saja nilai PQ, PS untuk cari PR.
Senyap je, jangan tidur Okay. Tak je ke? Okay, contoh 10 semua ni buku teks lah, cikgu cuma terangkan. Kadang orang baca buku teks tu tak faham kan. Tapi kalau tak faham lagi cikgu terang, orang tanyalah. Okay. Gajah di sebelah menunjukkan sebuah pentagon A, B, C, D, E. Okay. Memang auto nampak kan pensel cikgu gerak. Bila dia sebut pentagon A, B, C, D, E ni. Okay. A, B, C, D, E. Awak kena baca macam tu. Awak tengok arah dia tu. Arah dia Okay. Dia bagi BC sama dengan 1/3 AE. Okey, kita cari terus. Jangan biar macam ni, kita cari terus. Okey, BC 1/3 BC adalah 1/3 AE. AE kita dah tahu iaitu B. A ke E. Arah sama kita baca So, B. Makanya BC yang kecil ni adalah 1/3 B. Kita letak terus. Kok nak guna nanti. Okey. Kemudian dia kata ED adalah setengah B. ED adalah setengah B. So, ED setengah AB. So, AB apa? ABA. So, ED sama dengan setengah A. Mana ED kita letak? Setengah A. Kita letak terus. Okey, lagi dia bagi apa? ABA. Okey, AB sama dengan A dia bagi kat jadual, kat lukisan dah. AEB dia bagi kat lukisan dah. Dia suruh cari CD. Okey. CD. Okey, CD maksudnya dia kena start dengan C, dia kena berakhir dengan D. So, awak buat dulu arah dia. Sama dengan CB tambah BA tambah AE tambah ED. Sampailah D. Okey, cikgu baca macam ni kalau tak nampak ni. CB, BA, AE, ED sampai. Walaupun arah ada yang arah lain kita ikut je tak apa. Kita ikut dulu bacaan huruf tu dulu. Okey, kemudian baru kita letak. CB berapa? Oh, CB kita baca terbalik daripada anak panah. CB kat sini kan kita baca terbalik pada anak panah. So kita letak negatif 1/3 B. Kita baca terbalik, kita kena tukar jadi simbol Okey, BA. BA kita baca terbalik pada anak panah. Anak panah ke kanan, kita baca BA ke kiri. So kena tukar juga. Negatif A. AE. AE kita baca sama dengan anak panah. So tambah B je. ED. ED kita baca sama dengan anak panah. So tambah setengah A. Okey, sampai peringkat ni. Yang B tambah dengan B, yang A tambah dengan A. Okey, ikut suka nak tulis A ke B dulu. Okey, cikgu nak tulis A dulu. Negatif A tambah setengah A. Berapa? Kalau nak pakai kalkulator juga, okey, negatif A tu maksudnya perkali dia negatif 1 lah. Tambah setengah. Cari macam ni. Negatif 1 tambah setengah. Berapa? Jawapan dia negatif setengah kan? So, awak tulislah negatif setengah. Jangan lupa A kat belakang kena ada. Ni kau nak pakai kalkulator je. Kalkulator tak ada A. Jangan masuk A. Masuk nombor saja. Okey. Yang B pula apa? B negatif 1/3 B tambah B. So, kalau nak masuk kalkulator, negatif 1/3 B tu perkali dia 1. Negatif 1/3 tambah 1. Jadi, 2/3. Okey. Macam ni jawapan dia. Okey. Kalau nak tulis B kat depan pun tak ada masalah. Sama sahaja. Sama je nilai dia. Tapi awak kena hati-hatilah. Ada pengiraan awak nak guna balik benda ni. Kadang-kadang awak boleh jadi cuai. Okay, so cikgu nasihatkan kalau awak ada vektor A, B ke ni, awak letak huruf yang depan tu, huruf A tu kat depan. Huruf B kat belakang lah. Better answer lah. Ada setakat ni nak tanya tak? Arif nak tanya? Tak ada. Okey, macam biasa kadang-kadang soalan panjang tapi jawapan dia jangka dia tak panjang Okey, contoh 11. Hamzah mendayung perahunya daripada titik P ke seberang sungai. Okey,
Ni P, dia nak dayung pergi seberang sungai. Ni rumah dia lah seberang sungai katakan Okey, dia nak dayung pergi straight tu, seberang sungai. Lepas tu dia kata dengan halaju 5 km/h. Okey, ni halaju bot dia. Tapi ada arus sungai mengalir. Okey, arus sungai tu dia tolak bot tu. Dia mengalir ke kanan tu arus sungai. Dia mengalir ke kanan dengan halaju ni. Okey, ke arah timur. Halaju tu pergi ke arah timur. Ni timur ni utara. Ni timur. Okey. So menyebabkan perahu dia tu macam sengit kan. Daripada mula perahu nak pergi straight, tiba ada arus dia ke kanan. Dia arah ke kanan sikit perahu dia sebab ada arus arah ke timur. So dia pun ikut arah ke timur sikit. So sebab tu dikata gajah sebelah menunjukkan lakaran pergerakan perahu. Okey. So yang cikgu colour biru ni adalah pergerakan perahu yang sebenar lah. Sebab ada tambah arus Okey. Lepas tu dia kata hitung arah dan halaju baru perahu itu kesan daripada aliran arus tersebut. Okey. Kalau tengok bila halaju bot straight, halaju arus ke kanan, so dia akan membentuk segitiga. So yang warna biru tu sebenarnya lah hypotenuse. Gunakan theorem Pythagoras macam mana nak cari hypotenuse. So kita tambah, kita kena cari halaju baru dan arah Okey, kita cari halaju dulu. Okey, kita tambah V tambah A. So kita nak cari hypotenuse. So kita ambil V kita 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, punca kuasa. So yang ni sebenarnya dia kita boleh buat macam tu sebab dia modulus ataupun jarak Okey, so buat macam theorem Pythagoras. So 25 tambah 100. So awak ambil lah 4 tempat perpuluhan. So 25 tambah 100. Punca kuasa answer. Awak dapat 11.1803. Okey. Halaju dia sama km/h. Kilometer per jam. Sama. Okey. Lepas tu dia nak cari pula sudut. Okey. Sudut mana? Okey. Ditunjukkan sudut kat sini. Okey. Yang ni okey, sudut kat situ. Macam mana nak cari sudut kat situ? Okey, awak ingat? Cikgu. Macam mana cikgu boleh dapat 11.103 tu? Awak ambil 5 kuasa 2 kan 25 kan? Tambah 10 kuasa 2, 100. So, awak dapat punca kuasa 125. Betul, tekan kalkulator je lah. Okay, boleh? Okay. So, kita clearkan sikit. So, sudut dia kat sini sebab kita kira sudut daripada utara. Cikgu cakap tadi, kita kira sudut daripada utara. So, ni utara, ni arah bot. Okay. So, sudut kita kat situ yang biru tu cikgu tunjuk tu. Okay. So, ini adalah awak boleh guna, awak ada tentang, awak ada sebelah. Okay, awak hafal kan? Saya STH. Kalau tak hafal ke, hafal lah. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Contoh Adapun nak hafal soh, cah, toa, dia masih Inggeris. Opposite hypotenuse, adjacent hypotenuse, opposite adjacent. So, kat sini awak ada tentang dengan belah. Tentang dengan sebelah. So, kita pakai tangent. TS, tentang sebelah. So, tangent theta sama dengan tentang kita 10, sebelah kita 5. 10/5. So, theta sama dengan, awak ambil kalkulator awak tekan shift tangent 10/5 dalam kurungan. Berapa dapat? Shift tangent 10/5 dalam kurungan. Ataupun 10/5 2 kan. Okay, so ambil lah sudut dia tu. Ambil sudut 2 tempat perpuluhan, jangan lebih 63.43 darjah. Sudut memang kira daripada utara.
Okay. Okay, nanti cikgu bagi juga video ni ataupun dan cikgu bagi screenshot lah kalau nak tengok. Okay, cikgu tengok latih DB 8.5. Okay, cikgu buat petak sendiri ni sebab cikgu rasa macam tak cukup petak yang dia bagi. Okay, tengok cikgu rasa cikgu kena bincang 4 soalan ni dengan awak. Sebab kalau cikgu bagi awak buat mungkin awak tak tahu nak buat. Okay, cikgu bincang. Tapi kena tengok lah. Okay, rajah di sebelah menunjukkan vektor U dan vektor V. Okay, vektor U warna pink 4 unit. Vektor U warna hijau 3 unit saya ingat. Okay. Dikata lukis dan label vektor paduan bagi setiap yang berikut. Okay. Cikgu buat A. A tu dia 2U tambah V. Maksudnya dia guna 2 kali U. Okay, kita guna 2 kali U. Okay, dalam satu petak, kalau tak 2 kali U maksudnya sekali U 4, maka 2 kali U adalah 8 lah. 8. Okay, lepas tu 1V. Okay, bila 2 kali U tu arah dia macam ni lah. Kena ikut arah dia, 2U kita tulis. Okay, lepas tu dia kata tambah V. V sekali. Okay, V sekali maksud kita ikut je V sekali. Banyak ni je V. So, V sekali. So, kita tulis V. Okay. Kita dah lukis sebenarnya. Bila nak ditanya vektor paduan, okay, vektor paduan kita garis tempat mula dengan tempat akhir. Lepas tu kita letak anak panah. Okay, kita tulis 2U tambah V. Sebab kan segitiga tadi kan, umur segitiga kita ambil arah sama 2U tambah V. So, vektor paduan kita straight hitam tu. Yang ni A, soalan A. Boleh faham ke? Boleh. Okay, kita tengok B pula. B setengah U. Setengah V, sorry. B setengah V. Setengah V maksudnya kalau V ada tiga petak ni, setengah V maksud kita guna 1.5 petak je. Okay, cikgu lukis. Okay, setengah V dia macam ni. Ni je. Setengah V, kan? Setengah V macam ni. Tak cantik lah. Tak ada lukis lain. Setengah V, 1 petak lebih sikit je. Okay, 1 petak lebih sikit. Setengah V. Okay, lepas tu kita letaklah dia punya bacaan tu. Setengah V. Lepas tu 2 kali U. Okay, U ada 4. So 2 kali 8 lah. So kita ambil 8 petak. 4 petak, 8 petak. Okay. Yang ni adalah 2U. So vektor paduan kita daripada point mula sampai point akhir. Okay, so kita tulis kat situ. Apa tadi? Setengah V tambah 2U. Okay, cikgu buat C pula. C, U tolak 2V. Okay. U berapa petak dia? 4. So, kita tulis 4 dulu. U 4 petak. Okay, U dah tulis dah U. Okay, tolak 2V. Dia pakai V yang sama. Tapi dia nak arah yang lain. Sebab tu dia pakai negatif. So, kalau tengok gambar rajah kat sini, tengok kat sini. Kalau kalau V positif atas macam ni, maka kalau V negatif dia akan jadi macam ni, arah lain, negatif V. So maksudnya dia nak 2 kali yang negatif tu. So kita buatlah sekali V, lepas tu sekali lagi. Cikgu tak cukup petak sekali lagi V. So arah dia adalah negatif 2V. So vektor dia kalau lukis, vektor paduan dia yang mula hingga yang akhir lah. Point mula sampai point akhir. So kita akan ada U tolak 2V.
Tolak tu kira arah ye ke? Yes. Arah. Tolak tu maksudnya arah. Arah berbeza. Lawan nak panah. Okay, D. D 2U. So, 2U maksudnya 8 petak lah. 4, 8 petak. Lepas lukis tu label siap. 2U. Lepas tu, negatif 3/2V. Awak nampak macam ni, macam mana 3/2 tu? Awak tukar jadi point. 3/2 tukar jadi point. 3 bahagi 2, awak dapat negatif 1.5. 1.5V. 1.5 tu maksudnya 1/2. 1/2 tapi arah berlain. Okay, macam nak kira 1/2? Kalau 1V dia macam ni. Cikgu sambung 1V dia macam ni. Setengah dia, setengah pada 3 tu lah ni 3 petak. Setengah dia macam ni. Setengah. So, label. Negatif 3/2V. Okay, bila nak lukis vektor paduan, sambung je titik mula ke titik akhir dan tulis. 2U tolak 3/2V. Okay. Yang ni kalau buku tak ada petak, awak guna kertas graf lah buat ataupun cari buku petak koyak sikit ambil letak kat buku awak sebab dia kena guna petak. Cikgu memang nak suruh buat 8.5 ni sebab kalau tak buat awak tengok je takut tak faham, kena buat attack. Kalau tak masa buat tu tak reti, tengok balik video cikgu ataupun gambar cikgu bagi. Okey, nombor 2. Okey, vektor P mewakili hal laju 10 km ke arah selatan. Okey, lukis. Tak ada masalah, kita lukis. Nak selatan ke bawah. Berapa? 70. Okey, km per hour. Okey, dan vektor Q mewakili 80 km ke arah timur. Timur mana se? Kanan, kiri. Ingat utara, selatan, timur, barat. Timur ke kanan. So, ke arah timur. Okay. So, ke arah timur macam ni. Okay. So, dia berapa? 80 km per hour. Cari arah dan vektor paduan. P tambah Q. Okay. Cikgu lupa tulis. Ni P. Ni Q. Okay. So, vektor paduan adalah dari mula kita garis ke akhir. Ni vektor paduan. Iaitu P tambah Q. Okey, ni adalah hypotenuse. Apa-apa dipusing pun ni adalah hypotenuse. So, macam nak cari hypotenuse, P tambah Q dalam modulus sebab dia jarak. Kita ambil P kuasa 2 iaitu 70 kuasa 2. Kita tambah dengan 80 kuasa 2. Kita punca kuasa. Okey, 70 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Kita dapat 11,300. Kita punca kuasa answer dapat 106.3015. Okay, unit apa? Ni adalah hal laju. Magnitude paduan. Cari arah dan magnitude vektor paduan. Jawapan dia kena point ke tak? Jawapan dia okey, kena ikut unit dia lah, kilometer per jam juga. So yang ni kilometer per jam. Okey, arah dia. Yang cari arah pula. Okey, cikgu kata tadi kan arah kena start dengan utara. Utara mana? Utara ni, utara. So bila nak cari awak kena start kira daripada sini ke sini. Okay. Kena kira macam tu. Arah dia. Cikgu warnakan nak bagi nampak. Arah dia kena kira macam ni. Sebab dia start pada utara arah. Macam ni lah. Vektor dia macam ni. Arah dia kena kira macam ni. Sudut ni. Kena kira sudut ni. Okey. Nak kira sudut tu, awak kena cari sudut tirus lah dulu. Dia tak boleh cari sudut merah tu terus. Kena cari sudut ni dulu. Sudut dalam ni dulu. Lepas tu dia kan straight line 180. Awak tolak dengan sudut ni, dapatlah sudut merah tu. Okay. So, nak cari sudut ni, awak guna tangent jugalah sebab dia ada tentang, dia ada belah. So, awak bagi nama theta.
tangent theta sama dengan 80 per 70. Theta sama dengan arc tangent atau shift tangent langkungan 80 per 70. Okey, so guna kalkulator cari shift tangent 80 per 70 tu kena letak dalam kurungan. So dapat 48.81. So sudut ni adalah 48.81, tulis. Okey. Tapi kita kira daripada utara, so garis lurus. So arah kita kena ambil 180 tolak 48.81 baru dapat sudut merah tu. So dapat 131.19 darjah. Okey, setakat tu faham tak nombor 2 ke tak faham mana tanya terus. Faham cikgu. Dia out fokus tak apa, fokus cikgu ajar ni sebab benda nak salin cikgu bagi nanti boleh salin Fokus cikgu ajar ni dulu. Okey, nombor 3 degree ABCD adalah sebuah trapezium dengan 3AB sama dengan 2 DC. 3AB sama dengan 2 DC. Okey, ungkapkan berikut dalam sebutan X dan Y. Okey. A. Nak cari AB. AB tak ada dia punya ukuran kan. So kita tengok daripada sini. Apa yang dia bagi tu. So kalau kita cikgu ambil 3AB sama dengan 2 DC. Kalau cikgu nak AB sahaja, maka cikgu bawa turun 3 tu ke bawah, iaitu 2 per 3 DC. Okey. Dia bagi tu jarak kan, tapi dia sama je kalau awak tulis vektor kat dia. Ukuran dia akan sama je. So vektor AB adalah 2 per 3 daripada DC. DC dia bagi dah iaitu Y. So ambil je 2 per 3 Y. Settle. Siap. Okay, AC pula. Okay, AC. Cikgu nak suruh Azni baca arah AC. AC nak lalu jalan mana? A ke C nak lalu jalan mana? AB juga. Bagi tahu jalan. Sebut jalan yang penuh. AB, BC. AB ke AD? AD. AD, AD, okey. BC. AD tambah DC. Okey. Awak tadi dekat A, awak tahu dah AB ni 2 per 3 Y. Tapi awak tak tahu BC berapa. So awak jangan lalu arah yang tak tahu. So kita lalu arah yang tahu. AD, DC dua-dua dah ada. AD kita baca terbalik kan. So bila terbaca terbalik kena tulis negatif X lah. Okay, DC kita baca ikut arah. Ikut arah Y. Okay. C. Okay, BC dengan BD cikgu tak buat lah. Sebab cikgu rasa yang ni boleh try sendiri nanti. Okay. Nombor 4. Okay, sebuah kapal terbang melakukan penerbangan ke arah utara daripada lapangan terbang P ke lapangan terbang Q sejauh 1,200 km dalam masa 2 jam. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 160 km per jam. Cari halaju kapal terbang tanpa dipengaruhi oleh angin. Okay. So first kali tu kita lukis. Okay. Dia kata dia nak pergi P, arah utara, penerbangan ke arah utara, P ke Q. So P ke Q, arah utara, ni P, cikgu lukis tak cantik. Okay, ni P ke Q. Okay. Dengan sejauh 1,200 km dalam masa 2 jam. Okey, bila dia nak halaju kan, kita cari halaju siap-siap. So 1,200 bahagi 2, kan halaju cikgu lupa. Halaju adalah jarak per masa. Awak kan belajar fizik kan, semua teori fizik kan. So jarak dia 1,200, masa dia 2 jam. So halaju dia adalah 600 km per jam. Okey, so P ke Q halaju dia 600 km per jam. Okey, kemudian dia kata angin bertiup dari arah barat.
Arah barat maksudnya arah barat ni lah. Di sini arah barat. Dia bertiup dari arah barat bukan kat situ. Atas. Bertiup dari arah barat. Okey. Dengan kelajuan 160 km per jam. Okey. Cari halaju kapal terbang tanpa dipengaruhi angin. B. Arah asal kapal terbang itu. So, arah asal kapal terbang itu kita kena kira daripada utara lah. Okey. Okey. Kita kira daripada sini sampai sini. Okey. So, macam biasa kena cari tangent dulu. Kena cari kawasan ni dulu. Okey. Kawasan tu B. Tangent. Theta sama dengan 160 per 600. So, theta sama dengan, kita ambil shift tangent 160 bahagi 600. So, dapat 14.93. Okay, sudut biru tu 14.93. Tapi bila kita baca daripada utara, kita kena ambil 360 tolak. Kita nak yang nak panah biru tu Kita nak yang merah. Kita nak yang nak panah merah punya sudut. So, 360 tolak 14.93. Dapatlah. Tolak 14.93. So, dapatlah 345.07. Okay. Okay, mungkinlah soalan ni, mungkin satu-satu dia mungkin maksud dia bila yang biru ni, okay, cikgu pakai kuning lah. Yang kuning ni adalah halaju asal. Arah asal. Bila angin ke arah barat tu, bila angin datang daripada arah barat, dia jadi straight dia punya laluan kawal terbang. Mungkin dia masuk macam tu. Okay. Okay, tak apalah. Okay, 1, 2, 3, 4 dah bincang dah. Okay, okay, menyelesaikan masalah menyebabkan vektor. Okay, vektor kedudukan bagi 3 buah kereta mainan. Ada 3 yang ni penting Okay, 3 kereta mainan tu, dia start daripada asal sama iaitu O. Okay, cari nilai H dengan keadaan kereta A, B, C terletak pada satu garis lurus. Okay, maksudnya A, B, C ni dia duduk dalam satu garis lurus. Macam mana kita nak tentukan dia? Okay, bila dia letak dalam satu garis lurus, cikgu dah bagi tahu itu, dia adalah selari. Okay, bila dia ada satu garis lurus, dia selari. Bila dia selari, dia ada nilai lambda. Okay, contoh kalau A dengan B selari, dia adalah ada lambda B. Dia ada nilai lambda ni. Okay, kita boleh guna apa-apa sahaja huruf, K ke H ke apa-apa. Tapi kadang-kadang H tu diguna sebagai vektor. So, kita mungkin akan confuse. So, gunalah lambda. Bila dia selari, ni mesti ada lambda ni. Okay, sekarang ni bila A, B, C ni berada dalam satu garis lurus, maksudnya kita ambil, nak senang kita ambil satu pendek, satu panjang. Kita ambil AB pendek kan, AB sama dengan lambda AC. Satu pendek, satu panjang kita ambil AC. Boleh juga nak ambil AB sama dengan lambda BC. Boleh sebab dia satu garis lurus. Tapi nilai lambda akan jadi lain-lain lah. Tapi tak salah, sama je. Boleh ambil BC sama dengan lambda AB. Boleh. Ataupun BC sama dengan lambda AC. Boleh. Tapi kalau cikgu suka baca pendek satu, panjang satu. Ikut arah yang sama. Ikut start dengan A. AB, AC. Okay. So, macam mana nak cari nilai H? Okay. AB ni adalah, okay, awak ada vektor apa? Awak ada OA, awak ada OB, awak ada OC. Okay.
AB ni adalah awak start dengan A, awak berakhir dengan B. Awak boleh buat penambahan vektor AO tambah OB. So, AB awak pecah je macam ni. AO tambah OB. Sebab dia kena start dengan A. Dia berakhir dengan B kan. Start dengan A, berakhir dengan B. Tengah-tengah kena sama. Dan vektor awak ada 3 ni je. OA, OB, OC. So, kena guna O juga. So, akan jadi AO tambah OB. Awak pecahkan AB jadi 2 tu. Okay. Kemudian lambda. Okay, tulis lambda. Okay, AC. AC pecahkan juga. AC jadi apa? Cikgu nak tanya. Jili. Yong Jili. AC tu kan jadi apa? AO ke cikgu? AO OC. tambah OC. Okey, bagus. AO tambah OC. Kita pecahkan macam tu. Okey. AO ni, okey. Kita ada OA. OA kita adalah A tambah B. Kalau cikgu nak AO, dia arah lain kan? So, kita kena tambah negatif. A positif, kita tambah negatif jadi negatif A. B positif, tambah negatif jadi negatif B. So, AO adalah kita isi negatif A tolak B. Kita isi AO. OB pula, OB tak tukar apa-apa. Dia ambil je. Dia follow, dia OB. So, ambil je. 3A tolak 2B. Kita ambil je macam tu. Okay. Sama dengan lambda. Okay. Kemudian, dia nak guna AO lagi. AO yang ni lah. So, kita buat kurungan dulu. Negatif A tolak B. Kemudian OC. OC kita ambil sebiji macam ni lah sebab dia OC kan. HA tambah 7B. Okey. Sampai kat situ. Okay, cikgu padan sekejap ni. Sampai kat situ. Okey, kita selesaikan mana boleh. Kita tolak tambah mana yang boleh. Okey. So, yang belah kiri ni negatif A tambah 3A. Negatif 1 tambah 3 jadi 2A. Negatif B tolak 2B. Jadi negatif 3B. Okey, lambda. Yang belah kanan pula. Negatif A tambah HA. Okey. Negatif A tambah HA ni ibaratnya macam negatif 1 tambah H. Negatif 1 tambah H kan kalau masuk kalkulator kan. Tapi H tak boleh masuk kalkulator. Kalau H tu nilai nombor boleh lah masuk kalkulator. So kita tulis je. Negatif 1 tambah H. A kita letak kat luar. Lepas tu negatif B tambah 7B jadi 6B. Okay, setakat ni faham tak? Faham. Okay, cikgu harap orang lain faham juga Okay. Okay, awak tak sampai lagi vektor atas-atas kates tapi cikgu nak ajar awak siap benda ni sebab benda ni memudahkan kalau awak nak guna untuk apa-apa Okay, tengok yang cikgu tulis tulisan warna biru ni Kalau awak ada vektor A 2A tambah 3B. Okay, ni tulisan biasa. Tapi kalau nak tulis ikut kolom vektor, okay, cikgu suka guna kolom vektor sebab dia senang untuk pengiraan. Okay, ni contoh je dulu. Okay, 2A tambah 3B. Yang A tu letak kat atas, perkali dia 2. Yang bawah tu B letak kat bawah 3. Ni kolom vektor. Lebih senang dalam pengiraan lah. Okay, cikgu bagi contoh lagi. Kalau awak ada negatif A tambah 5B. Kan? Kalau nak tulis dalam kolom vektor, yang perkali bagi A negatif 1, so letak kat atas. Perkali bagi B, 5 letak kat bawah. Bila awak tulis dalam bentuk kolom vektor, awak tak payah tulis A, B dah. Understood dah. Yang atas tu untuk A, yang bawah tu untuk B. Okay. So kalau dalam kes kita tadi, kalau belah kiri ni, cikgu nak letak dalam kolom vektor, jadi apa? Aimi jadi apa? Ya, cikgu. Jadi apa kalau 2A tolak 3B nak letak dalam kolom vektor? 2, 3. Salah?
B, 2 B negatif 3. 2 negatif 3. Okey, betul. Okey, terima kasih. Kita letak dalam kolom edit supaya kita tak serabut dengan AB tu. Okey, lambda, tulis lambda. Okey, belah kanan pula, kita tengok. Perkali bagi A adalah negatif 1 tambah H. So, kita letak negatif 1 tambah H atas. Lepas tu, yang bawah tu B, 6B kan? So, letak 6 kat bawah. Okey. Sampai situ kita guna kolom vektor senang sikit. Okey, lepas tu sampai sini senang je. Awak bandingkan yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. Okey, maksud cikgu macam ni. Yang atas tu, tak muat cikgu tulis kat atas tulis kat atas. Okey, yang atas tu awak boleh banding 2 sama dengan lambda negatif 1 tambah H. Okey. Tapi awak pasal yang atas ni awak tak boleh selesai. Sebab awak ada 2 benda tak tahu. Awak tak tahu lambda, awak tak tahu H. Okey, yang bawah negatif 3 sama dengan lambda 6. Okey, yang bawah awak boleh selesai untuk lambda kan. So, lambda sama dengan negatif 3 per 6 kecilkan jadi negatif 1 per 2. Okey, lepas dah tahu lambda negatif 1 per 2, masukkan lambda dekat persamaan yang pertama tadi. Negatif 1 per 2. So, negatif 1 tambah H. Okey, selesaikan untuk H kat situ. 2 shoot 2. 2 darab 2, 4. Okey, lepas tu negatif 1 darab negatif 1 kembangkan dapat 1. Negatif 1 darab H, negatif H. So nak H bawa ke belah kiri jadi positif. 4 bawa ke belah kanan jadi 1 tolak 4 dapat negatif 3. So dapatlah jawapan awak nak cari tu bahawa H tu negatif 3. Ni boleh refer juga muka surat 225 tapi dibuat lain sikit. Okay, dia bandingkan perkali. Cikgu bandingkan perkali juga tapi cikgu guna bentuk kolom. Sebab cikgu tak nak serabut dengan A dengan B. Ni sebenarnya awak guna dekat vektor yang lepas ni. Tapi untuk subtopik lepas ni. Tapi untuk soalan ni boleh guna jugalah kolom vektor ni. Okay, setakat tu boleh tak? Boleh ke? Okay. Boleh. Okay, latih diri 8.6. Okay. Diberi OX, Y dan Z. Apa sejam dah Okay, dengan keadaan belah-belah cikgu ajar je cara macam mana Okay, untuk nombor 1 ni cikgu ajar cara cikgu tak buat sampai habis. Okay, macam tadi juga X, Y, Z segaris. X, Y, Z segaris. Okay, awak follow je soalan nombor, soalan contoh tadi Okay, tapi kali ni awak bukan ABC lah, dia X, Y, Z. So cikgu kata ambil pendek 1, X, Y sama dengan lambda, ambil panjang pula X, Z. Okay. Dan masuklah X, Y ni XO tambah OY. Masuk macam tu. Macam tadi lah, lambda XO tambah OZ. Dan awak susunlah macam contoh tadi Okay, cikgu tak buat. Okay, nombor 2. Okey, raja di sebelah menunjukkan pelan bagi lorong-lorong sebuah perumahan dengan keadaan E dengan keadaan BE, nisbah ED adalah 3 nisbah 1. Okey, BE, okey, bila nisbah, kita bulatkan sebab dia bukan panjang, dia nisbah BE 3, kita baca yang atas dengan atas BE 3. Okey, ED 1. Yang kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. ED 1. Okey, yang cikgu bulat tu adalah nisbah, bukannya panjang Okey. Lorong AB dan DC selari dan DC sama dengan 4/3 AB. Okey, ini dia beritahu ni selari ni, anak panah ni, selari. Okey, dia kata ungkapkan BD dan AE. Okey. BD awak boleh baca pada gambar rajah tu. Daripada B ke D, awak lalu apa? Awak lalu BA tambah AD. Okey. BA ni awak baca arah yang lain. Arah dia AB, awak baca BA. So awak tentukan negatif 24. Kan tukar tanda lah. AD awak baca arah sama. So tambah 20Y. Saya telah BD. AE pula. Okay, AE ni awak kena cari jalan kat dia. AE. Okay. Awak boleh lalu D, awak boleh lalu B. Awak boleh lalu D, awak boleh B. Okay, cikgu pilih B. Okay. So AE jalan dia adalah AB tambah BE jalan dia.
Okey, AB, awak dah tahu dah AB arah sama semua 24. X. Okey, BE. BE awak tak tahu tapi awak tahu dia 3 bahagian. 3 bahagian pada apa? BD. Okey. So, awak tahu cikgu buat kat sini ya. BE adalah 3 per apa? Semua bahagian ada 4 kan? So, 3 per 4. 3 per 4 apa? BD. Okey. Tengok cikgu baca Awak nak BE. Awak nak BE, dia punya arah macam ni BE. BE arah macam ni. So, awak boleh tulis BE adalah 3 per 4, 3 bahagian pada 4 apa? BD. Baca arah BD juga. BD, jangan baca DB, kena baca arah sama. So, 3 per 4 BD. Macam tu. BE adalah 3 bahagian. 3 per 4 bahagian. Kan? Kalau awak nak ED 1 per 4. Awak nak sekarang ni awak nak BE. BE adalah 3 per 4 BD. Arah kebaca kena sama BE adalah 3 per 4 BD. Arah ni BE dengan BD kena sama. Kan? Okay, so kalau macam ni 3 per 4 BD, letakkan BD awak dapat dekat A tu. Okay, dan kena selesaikan lah. X ni 15Y. Okay, AE dapat 6X tambah 15Y. Ini BD, ini AE. Ada yang dapat dah lambda? Belum lagi cikgu. Buat. Sambil tu cikgu buat slow kat sini. Kena cari BC dulu tau. Kena cari BC dulu. DC dia dah bagi 4 per 3 AB. Guna je. Dua, 24 tambah 8. 8X. 20Y. So, AE selari dengan BC, ada lambda lah, lambda BC. So, AE masukkan dalam bentuk kolom je, 6, 15. Lambda BC masukkan kolom je, 8, 20. Okay. So, tak muat, tapi cikgu buat je. 6 sama dengan 8 lambda atau lambda 8. So, lambda sama dengan 6 bahagi 8. 6 bahagi 2, 3, 8 bahagi 2, 4. So, 3 per 4. Okay, lambda 3 per 4. Kalau nak buat yang bawah pun boleh je. 15 sama dengan 20 lambda. Lambda 15 bahagi 5, 3. 20 bahagi 5, 4. Dapat 3 per 4 juga. Okay, so last kali marker, boleh tunjukkan marker AE adalah lambda 3 per 4 BC. Dah dapat lambda, tulis macam ni. Ni adalah final answer dia, dah tunjukkan dah.